H-Live, apa kata Malaysia edisi 00 Istimewa Raya kembali. Kalau tadi kita bersama dengan Benji melahirkan rasa rindu beliau terhadap ibu ataupun Allahyarham Azan Idawati yang telah pergi. Ini merupakan Aidilfitri pertama beliau tanpa kehadiran mama dan pada waktu yang sama juga ada seorang insan yang juga merayakan Aidilfitri pada satu ketika dahulu tanpa seorang ibu di sisi, tapi bukan kerana perginya ibu tetapi anak merajuk dan ibu merajuk. Dan Pak Nil menantikan saat ini hampir setahun sebenarnya akan berlaku pertemuan ini. Secara eksklusif kami bawakan ini dia Afiq Muiz yang semua tahu cerita beliau bertelingkah suatu ketika dahulu dengan ibunya. Ibunya nama apa ni? Hasliza. Hasliza, ibunya yang tu. Terima kasih kerana datang berhari raya dengan Pak Nil ni. Okey, tentunya cerita ini adalah untuk kita jadikan iktibar, terutama anak-anak yang dekat luar sana. Pak Nil anggap Afiq ni macam anak Pak Nil dalam masa chef dulu. Okey, sering bagi nasihat dan pernah mungkin orang tak tahu, Pak Nil panggil Afiq satu ketika duduk di pejabat Pak Nil. Pak Nil kata, Afiq, jom kita selesaikan masalah ini. Tetapi ketika itu, apa yang berlaku Afiq sehingga Afiq tidak mahu untuk ditemukan? Sebab kalau boleh saya tak nak benda ni besar-besar lah kan. Tahun lepas pun saya bersama-sama dengan mak saya sebenarnya. Berhari raya sama dengan ibu? Bila berlaku pergeseran, dulu bukan nak buka cerita tetapi ni ramai agaknya penonton-penonton juga melalui proses cerita yang sama. Okey, ramai yang memberikan gelaran pada Afiq. Macam mana Afiq melalui ketika itu, Afiq? Gelaran yang paling berat Pak Ni rasa ialah si tanggang. Bagi saya tu ujian tak adalah berat sangat kan. Bagi saya tu apa orang nak cakap biarlah. Oh, itu mulut orang saya tak boleh nak tutup. Apa-apa pun mak saya yang ada kat sebelah saya sekarang, mak saya tahu apa dia sesuai ke tak gelaran yang diberikan oleh masyarakat. Benda tu hak mak saya. Mak saya yang boleh menilai saya macam tu. Okey, cerita-cerita pergeseran, pergolakan keluarga artis ini turut menjadi perhatian ramai kan. Walaupun ahli keluarga yang lain tidak ada kena-mengena dalam bidang ini, tetapi sebabkan anak dah ada, turut menjadi buruan pihak media. Jadi ini antara komen yang diberikan oleh peminat seni tanah air tentang cerita pergeseran keluarga ini. Jom kita saksikan. Sebab hal family patutnya kita simpan. Apa yang berlaku kat rumah, tak perlu bawa kat luar lah. Macam kalau kita bagi tahu benda yang buruk pada orang luar akan fikir yang buruk lah pada kita. Bagi saya, selesaikan hal cara baik. Maksudnya family kita yang tahu, tak perlu semua orang tahu. Selebriti patut tunjuk contoh yang baik lah. Benda-benda macam ni orang akan pandang yang macam buruk lah pada selebriti ni. Saya rasa kena selesaikan dulu sesama yang masalah dia tu kan. Lepas tu kalau macam dah tak boleh sangat apa semua, kalau benda tu dah keluar dekat media, lepas tu barulah dia terangkan keadaan yang sebenar. Patut dia settlekan dululah, face to face, one by one. Kan? Tak payah nak bagi tahu orang apa semua. Sebab salah pun, dalam salah ada betul, dalam betul ada salah. Sebenarnya ikut perangai masing-masing juga. Yang mana yang boleh sabar tu patut kena sabar dululah. Tak payah nak dedahkan dulu dekat orang ramai, bagi orang semua tahu. Artis kan, kalau dia ada masalah berkenaan dengan keluarga peribadi dia, hal suami isteri ke, hal adik-beradik ke, kalau bolehlah jangan hebahkan lah, sebab itu mengaibkan keluarga lah. Kalau kita pun apa-apa pun, kalau dah boleh selesai sama keluarga lah. Tak boleh hebah-hebah, malu. Tetapi masalahnya berita dan cerita itulah yang menjadi dambaan peminat-peminat untuk dibaca, untuk diketahui. Okey, balik pada cerita Afiq. Okey, boleh tak Pak Lim kata, sebab Afiq sekarang pun dah kembali pada ibu kan, boleh tak Pak Lim kata sebenarnya itu adalah hanyutan cinta? Hanyutan cinta. Kesan daripada percintaan dengan kekasih menyebabkan Afiq lupa tentang ibu. Macam mana saya nak jawab?
mungkin tidak matang lah, tak matang untuk memikirkan, untuk berfikir masa tu. Ikut jiwa yang muda, mengikut jiwa yang muda, tak boleh berfikir dengan waras pada ketika itu. Pada saya pula, apa yang terjadi ni hanya saya dan keluarga saya lah yang tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Apa yang saya lakukan, apa yang saya keluarkan, statement saya, sebenarnya saya tidak melulu buat keputusan untuk buat begitu. Saya berbincang dengan orang-orang dalam industri juga. Sebab pada ketika itu sebagai ibu, saya hanya fikir yang terbaik untuk anak saya. Saya tak mahu anak saya terus hanyut. Pada saya, apa dalam fikiran saya, jika anak saya tidak ada makan, saya masih mampu untuk membela anak saya. Saya masih mampu untuk mendidik anak saya. Saya mampu untuk menjaga anak saya dalam keadaan apa sekalipun. Saya tak rasa yang apa yang saya buat itu mengikut perasaan. Sebab pada ketika itu saya rasa saya lebih rela anak saya kembali ke pangkal jalan, tidak mengikut hati muda dia. Itu adalah lebih baik daripada dia terus hanyut dengan kehidupan dia yang mewah, dengan kehidupan dia yang mungkin saya tak tahu pada ketika ini dia akan jadi apa. Saya rasa saya buat yang terbaik untuk anak saya. Ketika itu Afiq rasa bila ibu masuk campur, adakah Afiq rasa terganggu? Saya rasa terganggu lah sebab masyarakat pun serang saya pun, cakap macam-macam kan. Mak saya lah banyak bagi nasihat di saya, balik pada mak saya lah macam mana pun. Surga bawah tapak kaki mak saya. Jadi buat apa saya nak dengar cakap orang? Saya dengar cakap mak saya je lah. Kita akan berhenti seketika. Kejap lagi apabila kita kembali, kita nak tanyakan bagaimana agaknya saat dan detik apabila mereka terpisah. Bagaimana perasaan ibu dan bagaimana perasaan anak ketika itu. Selepas ini, tentunya dalam H-Live, apa kata Malaysia 00 istimewa Hari Raya. Dah habis sekolah, dia ikut lori. Ikut lori. Jual baju.